Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu? Okay, hari ini kita belajar bahasa Melayu kali kedua untuk minggu ni ya. So jadual baru kita ada 2 kali bahasa Melayu. Okey, sebelum itu kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna takwil. Okey, hari ini kita nak belajar tata bahasa ya. Kita belajar tata bahasa. Sebelum tu tolong like, share dan subscribe video cikgu ya. Okey. Buka buku teks muka surat 54. Seni bahasa ya. Nazri boleh. Okey, mari kita baca sama-sama. Nazri hendak menjadi pemain bola sepak. Dia mahu menjadi ayam tambatan pasukan sekolahnya. Boleh abang melatih saya bermain bola sepak? Tanya Nazri kepada Abang Fadil. Boleh Nazri. Bagaimanapun jangan hangat-hangat tahi ayam sahaja, kata Abang Fadil. Mulai hari itu, Abang Fadil melatih Nazri. Mereka mandi peluh di padang. Terima kasih kerana baik hati melatih saya. Sekarang saya ada hati untuk menjadi pemain bola sepak yang terkenal, kata Nazri. Okey, inilah cerita tentang Nazri nak berlatih bermain bola sepak dengan Abang Fadil. Okey, perasan tak ada perkataan-perkataan yang berwarna merah, iaitu ayam tambatan, hangat-hangat tahi ayam, mandi peluh, baik hati, ada hati. Okey, itu semua adalah apa? Kita tengok bahagian bawah ada tulis tu ya. Itu dipanggil simpulan bahasa. Ya, simpulan bahasa. Okey, maksudnya perkataan itu ada makna lah ya. Okey, ayam tambatan. Mari kita tengok. Ayam tambatan. Apa maksud ayam tambatan? Iaitu orang yang menjadi harapan. Kalau dalam sesebuah pasukan tu ada orang yang jadi ayam tambatan, maksudnya dia yang paling pandai bermain, kemahirannya paling tinggi, itu kita panggil ayam tambatan, menjadi harapan dalam sesebuah pasukan. Okey, hangat-hangat tahi ayam. Apa maksud hangat-hangat tahi ayam? Usaha yang tidak berpanjangan. Dia sekejap je dibuat, lepas tu tak habis. Itu panggil hangat-hangat tahi ayam ya. Mula-mula je berkobar-kobar nak buat, bila buat sikit belum selesai dia dah berhenti. Itu panggil hangat-hangat tahi ayam. Okey, kemudian tengok mandi peluh. Apa maksud mandi peluh? Iaitu basah dengan peluh. Baju dia basah lenjun dengan peluh. Bila bermain tu bajunya basah lenjun. Basah lenjun bukan kerana hujan, tapi kerana peluh yang banyak. Okey, baik hati. Apa maksud baik hati? Bersikap baik dan penyayang. Okey. Kemudian ada hati, iaitu ada keinginan, ada kemahuan, dia nak buat. Rasa dia nak berminat nak buat, itu panggil ada hati. Okey, itu kita belajar simpulan bahasa. Okey. Selain simpulan bahasa, kita nak belajar benda lain pula. Okey, buka muka surat 55. Kata perintah. Okey, kita nak belajar kata perintah.
Kita tengok dialog di sebuah padang ada kanak-kanak sedang bermain. Main apa tu? Ada 6 petak di situ. Rumah kuning lawan rumah merah. Ya. Lawan apa ni? Ya, ini panggil permainan galah panjang ya, permainan galah panjang. Walaupun tak ada galah ya. Okey, kita tengok dialog di sini. Sila duduk di sini, cikgu. Murid baju merah tu dia ajak cikgu duduk di bangku panjang. Sila duduk di sini, cikgu. Kemudian murid yang di belakang sekali, murid baju merah tu dia cakap apa? Jangan biarkan dia terlepas. Okey. Jangan biarkan dia terlepas. Terlepas ke mana? Terlepas ke belakang lah. Murid kuning ni akan pergi ke belakang, garisan belakang, kemudian patah balik. So, murid merah ni dia akan menghalang murid kuning ni daripada melintasi garisan tu. Tu permainan dia, cara bermain. Dia kena sentuh badan lah, bukan tangkap. Sentuh. Bila sentuh, maksudnya pemain itu akan dikeluarkan. Okey. Dan kita tengok dalam kotak pink tu lagi, jemput minum air ini. Jemput minum air ini. Kemudian yang akhir sekali, tolong kawal pemain itu. Tolong kawal pemain itu. Okey, perasan tak di dalam semua dialog itu ada perkataan yang dihitamkan. Perkataan yang pertama iaitu sila, jangan, jemput dan tolong. Itu semua adalah kata perintah. Kata perintah. Sila duduk di sini, cikgu. Sila makan, sila masuk. Itu ialah kata perintah. Jangan buat bising. Cikgu Khairul marah dah. Jangan buat bising. Jemput minum air ini, jemput masuk, jemput makan dan sebagainya. Tolong kawal pemain itu. Atau pernah dengar tak cikgu cakap, tolong diam. Itu juga kata perintah. Okey, kita tengok bahagian bawah, bijak bahasa. Kotak kuning di bawah. Kata perintah bertujuan untuk menimbulkan tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan dan sebagainya. Contoh kata perintah ialah sila, jemput, tolong dan jangan. Yang kita baca dah tadi. Itu masuk kata perintah. Okey, habis dah 2 kita belajar tata bahasa. Kemudian buka muka surat 56. Okey, pemulihan. Pilih idea tersurat yang sesuai berdasarkan teks. Okey. Mari kita baca sama-sama. Alisa selalu membawa bekalan ke sekolah. Dia membawa mi goreng dan pisang. Alisa membawa air masak juga. So di dalam petikan ni ada idea tersurat. Okey, ada 2 idea tersurat, iaitu tengok dalam kotak pink tu A. Idea pertama ialah Alisa membawa bekalan ke sekolah. Itu idea pertama. Idea kedua ialah Alisa suka makan mi dan pisang. Okey. Kita tengok petikan yang kedua di bawah. Mari kita baca sama-sama. Alisa jarang membeli makanan di kantin. Makanan dari rumah terjamin bersih. Selain itu, makanan tersebut juga lebih berkhasiat. Okey, apa idea di dalam petikan ini? Tengok kotak hijau tu. Alisa tidak makan di kantin sekolah. Yang kedua, kotak kuning. Alisa jarang membeli makanan di kantin. Okey. Tengok bahagian bawah, pengayaan. Tulis makanan yang kamu makan semasa waktu pagi.
Kemudian lukis gambar makanan tersebut. Okey, ini latihan yang pertama yang kamu kena buat. Tulis di dalam buku BM2. Buku BM2. Tulis makanan yang kamu makan pagi ini. Ada yang makan mi goreng. Tulis mi goreng. Ada yang makan kuih tiaw goreng. Ada yang makan nasi goreng. Tulis nasi goreng. Kemudian kena buat apa? Lukis gambar yang kamu makan itu. Makanan yang kamu makan tu, ya. Lukis gambar makanan, ya, yang kamu makan itu di dalam buku BM2. Ini latihan yang pertama. Okey, sekarang buka muka surat 57. Penilaian 3. Ya. Rizal sentiasa mengamalkan kebersihan diri. Okey, mari kita baca sama-sama. Tengok gambar yang pertama. Rizal menyikat rambut menggunakan sikatnya sendiri. Gambar yang kedua. Rizal menggosok gigi dengan berus giginya sendiri. Ketiga, dia menyidai tuala sesudah digunakan. Keempat, bilik Rizal sentiasa rapi. Okey, mari kita tengok bahagian bawah tu ada A, B, C, D. A secara berpasangan bersoal jawab berdasarkan gambar. Okey, A tak payah buat. Sebab tak ada berpasangan. Okey. Tak apa. Bersoal jawab dengan cikgu, ya. Okey, gambar yang pertama, Rizal sikat rambut. Dia guna sikat dia sendiri, ya. Kenapa dia guna sikat dia sendiri? Kenapa dia tak guna sikat abang dia ke, kakak dia ke? Okey. Itu kita akan jawab. Yang kedua, Rizal gosok gigi dengan berus giginya sendiri. Dia tak ambil juga berus gigi abang dia, kakak dia. Dia guna berus gigi dia sendiri. So, masing-masing mesti ada berus gigi sendiri. Jangan berkongsi berus gigi. Jangan berkongsi sikat. Jangan berkongsi tuala mandi. Ya. Tengok yang gambar ketiga. Dia menyidai tuala sesudah digunakan. Kenapa kena sidai, ya? Supaya tuala tu jadi kering, ya. Kalau tak sidai, dia kamu letak saja atas katil, dia tak kering. Okey, gambar keempat, bilik Rizal sentiasa rapi. Kalau bilik kita sentiasa rapi, apa kita rasa? Seronok lah, kan? Selesa, bersih. Okey, sekarang ganti perkataan. Tengok bahagian B, ya. Ganti perkataan bercetak huruf merah dengan perkataan lain yang sesuai. Dia nak perkataan lain, ganti perkataan tu. Okey, tengok gambar nombor 3 tu. Dia menyidai tuala sesudah digunakan. Perkataan sesudah yang warna merah tu tukar dengan perkataan lain. Boleh tak? Dia menyidai tuala sesudah digunakan. Okey, boleh tukar kepada apa? Setelah. Okey, setelah. Dia menyidai tuala setelah digunakan. Ya. Sesudah tu kamu ganti dengan setelah. Ni kamu kena buat ni, latihan ni. Okey, gambar yang keempat. Bilik Rizal sentiasa rapi. Perkataan merah tu ialah rapi. Tukar perkataan rapi dengan apa yang sesuai? Ya, rapi tukarkan kepada perkataan kemas. Bilik Rizal sentiasa kemas. Okey. Okey. C, tengok C. Jawab soalan yang berikut. Rizal menggunakan sikat siapa? Rizal menggunakan sikatnya sendiri. Okey, B. Bagaimanakah keadaan bilik Rizal? Keadaan bilik Rizal sentiasa rapi. Okey, C. Mengapakah Rizal tidak menggunakan berus gigi orang lain? Ini soalan kebat, kena jawab sendiri, fikiran sendiri. Okey. Macam mana nak jawab ni? Kenapa mesti guna berus gigi sendiri? Tak boleh pinjam abang punya, kakak punya.
Riza menggunakan berus gigi sendiri ataupun Riza tidak menggunakan berus gigi orang lain kerana apa? Kerana takut dijangkiti oleh kuman. Okey. D. Bina ayat dengan perkataan yang berikut dan atau tetapi. So ada 3 ayat kamu kena bina di situ gunakan perkataan dan. Bebaslah ayat apa pun boleh. Yang tidak berkaitan dengan gambar pun boleh. Saya suka makan apa? Yang tadi Alisa suka makan apa? Saya suka ataupun Alisa suka makan mi dan pisang. Dan perkataan dan tu garis Kemudian atau atau kamu suka makan mi atau nasi goreng. Kamu suka makan mi goreng atau nasi goreng? Tu soalan. Atau tu garis. Tetapi. So, buat ayat sendiri. Okey, ini latihan yang kedua yang kamu kena buat di dalam buku BM2 juga. Tulis A tak payah buat. Buat B, C dan D. B, C dan D. C tu ada 3 soalan. A, B, C kena jawab 3 soalan tu juga. So, dah 2 latihan yang kamu kena buat tak apa, ada 2 hari kamu boleh buat. Sabtu Ahad ni boleh buat. Jangan tunggu Sabtu Ahad. Inilah terus buat Selepas tengok video cikgu ni terus buat Cikgu bagi latihan yang banyak sini sebab dalam buku aktiviti latihan tak banyak, sikit saja. Okey, ni 2 latihan yang kamu kena buat. Yang pertama tadi apa? Tulis makanan yang kamu makan sewaktu pagi tadi, dan lukis. Kemudian buat soalan yang ke surat 57 ini, soalan B, C dan D. A tak payah buat. Okey. Seterusnya muka surat 58. Okey, ini tak ada latihan, cuma baca saja. Okey. Baca saja. Mari kita baca sama-sama dengan cikgu. Sayur Kita perlu makan sayur pada setiap hari. Sayur ada vitamin dan garam mineral. Apabila makan sayur, badan kita akan sihat dan kuat. Ada bermacam-macam jenis sayur. Ada yang berwarna hijau, merah, kuning, ungu dan putih. Ada sayur jenis daun, buah dan ubi. Sayur perlu dibasuh sebelum dimasak. Rendam sayur itu di dalam air yang bercampur cuka. Kemudian bersihkan sayur itu dengan air. Okey, ini adalah petikan tentang sayur. Kena makan sayur setiap hari. Anak murid cikgu ramai yang tak suka makan sayur. Bila ada makanan di dalam nasi dia ada sayur, dia ketepikan sayur. Jangan macam itu Kita perlukan sayur sebab dalam sayur ada vitamin dan garam mineral. Okey. Pada tumbuh-tumbuhan, cikgu dah cerita dulu pada tumbuh-tumbuhan, semua bahagian tumbuhan tu kita makan. Daun dia kita makan, buah dia dah tentulah kita makan. Macam jenis ubi. Ubi ni ialah akar dia. Akar pokok ialah ubi, kita panggil ubi So semua bahagian pokok kita makan. Akar dia, buah dia, daun dia, bunga dia, batang pokok pun kita makan. Okey, apa batang pokok yang kita makan? Iaitu buluh. Bukan kita makan buluh, kita makan anak buluh, iaitu rebung. Dan juga kita makan atau ambil air daripada batang tebu. Batang juga kan, batang pokok. So tebu tu batang, rebung tu pun batang juga Okey.
Seterusnya, buka buku aktiviti. Okey, latihan seterusnya. Tadi dah ada 2 latihan untuk buku tulis. Sekarang buku aktiviti, muka surat 61. Simpulan bahasa juga ya. Lengkapkan cerita dengan simpulan bahasa yang sesuai, kemudian sampaikan cerita. Okey, ada 5 2, 3, 4, 5 jawapan itu ya. Putus asa, suka hati, baik hati, perut kosong, anak tunggal. Okey, mari kita jawab sama-sama. Puan Alia ada apa bernama Fatin? Ya, anak tunggal. Puan Alia ada anak tunggal bernama Fatin. Puan Alia ibu yang baik hati. Dia hendak mengajar Fatin berenang. Sebelum berenang, Fatin mesti makan. Kita tidak boleh berenang dengan perut kosong, kata Puan Alia. Baik Mama, kata Fatin. Setelah berlatih beberapa kali, Fatin masih tidak dapat membuat apungan air. Cuba lagi Fatin, jangan apa dia? Putus asa, kata Puan Alia. Fatin berusaha dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya Fatin berjaya berenang. Dia suka hati. Okey, tengok bahagian bawah tu. Apa maksud simpulan bahasa yang kita baca tadi? Putus asa maksudnya tidak menaruh harapan akan berjaya. Ya, dia dah putus asa. Perut kosong, laparlah perut kosong. Dalam perut dia tak ada apa-apa, kosong, laparlah. Baik hati, bersikap baik dan penyayang. Anak tunggal, apa maksud anak tunggal? Anak satu-satunya. Siapa dalam kelas cikgu ni anak tunggal? Maksudnya dia tak ada abang, dia tak ada kakak, dia tak ada adik. Dia seorang saja. Itu panggil anak tunggal. Suka hati. Maksudnya seronok. Okey, ini latihan pertama muka surat 61. Tak banyak, senang saja kan? Kamu tak payah salin. Terus tulis jawapan dalam buku tu. Okey, muka surat 62. Okey, ni panjang sikit lah. Bina ayat berdasarkan gambar dan kata perintah. So, bina ayat sendiri. Ya. Contoh gambar pertama dah ada ayat, tak payah buat lah. Harap. Perkataan harap. Kata perintah dia harap. Ya. Harap dengar dengan teliti. Cikgu PJ tu cakap ya. Harap dengar dengan teliti. Yang kedua, apa cikgu tu cakap? Sila apa tu? Beratur di sini. Sila beratur dengan kemas. Okey. Yang ketiga, tolong. Tolong apa tu? Tolong ambil gelung rotan itu. Dan yang keempat, jangan apa? Jangan bermain dengan berkaki ayam. Kaki ayam ialah simpulan bahasa juga ya. Jangan bermain di padang dengan berkaki ayam. Berkaki ayam maksudnya tak pakai kasut lah. Okey, itu sahaja latihan. 2 latihan untuk buku aktiviti ya. So ada 2 latihan buku BM2, 2 latihan buku aktiviti. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Yang dah siap boleh snap gambar dan hantar pada cikgu secara personal. Jangan WhatsApp dalam grup kelas ya. Okey. Secara personal kepada cikgu. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.